لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على إمام الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا النبي الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih diberikan nyawa dan kesempatan untuk kita mencari ilmu yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita hari ini fitnah akhir zaman. Dan bagaimana kita sebagai umat Islam nak menghadapi fitnah, dan betapa pentingnya kita kena peka dan sedar bahawasanya kita memang di akhir zaman. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang sahih dalam Musnad Imam Ahmad, bu'ithtu ana was-sa'ah kahatain, bu'ithtu ana was-sa'ati kahatain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dengan hari kiamat telah diutuskan seperti gini. Wa asyara bis-sabbabati wal-wusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjuk umpamaan jari telunjuk dengan jari tengah, maksudnya terlalu dekat. Hatta dalam satu riwayat kata alaihi salatu wasallam, hatta innaha kadat latasbiquni, nyaris hari kiamat mendahului aku. Dan tuan-tuan rahmati Allah, fitnah ni kalau kita nak tahu maksud dia, dia adalah satu ujian yang akan memisahkan, ataupun ujian yang akan memeriksa hakikat keimanan kita. Lumrah Allah Subhanahu wa taala menjadikan fitnah ni ujian di dunia, lumrah. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Ankabut, surah yang saya baca ketika salat maghrib tadi. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Ahasib an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Mana boleh manusia tidak akan dibiarkan berkata kami beriman tanpa diuji. Ahasib an-nasu an yutraku an yaqulu amanna. Tuan-tuan, kita ingat, kita mudah nak sebut aku beriman tanpa kita diuji. Ahasib an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, tanpa mereka diuji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Allah Subhanahu wa taala telah menguji kaum-kaum sebelum kita. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu. Dengan ujian ini Allah Subhanahu wa taala nak tahu, Allah lebih mengetahui, tapi Allah nak tengok kita setakat mana kita boleh sabar dan tabah. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah akan membezakan antara mereka yang betul iman dia kuat ataupun orang yang hanya bercakap dalam mulut. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut, am hasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'ati an yasbiquna sa'a ma yahkumun. Sama juga supaya Allah Subhanahu wa taala nak menunjukkan kepada kita orang yang buat dosa dengan orang yang menjaga syariat Allah. Bila datang ujian, siapakah yang akan selamat ataupun iman dia akan terlindung? Kadang-kadang tuan-tuan, manusia ni depan orang ramai dia akan tunjuk dia ni baik. Tapi bila datang ujian, Allah Subhanahu wa taala akan tahu keadaan orang itu dan bagaimana iman dia yang sebenar. Dalam ayat lain tengok Allah Subhanahu wa taala sebut juga dalam surah Al-Ankabut, surah penting tuan-tuan. Surah Al-Ankabut ni adalah surah akhir zaman. Surah yang boleh kalau kita baca, dia akan bagi kita
meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita boleh tahu kita ni duduk sebelah mana, duduk belah mana. Ayat 10 Allah Subhanahu wa taala sebut, wa minan nasi man yaqulu amanna billah فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Ada orang tuan, dia kata aku beriman kepada Allah. Oh, dia tunjuk dia ni hebat. Dia kata aku beriman kepada Allah. Fa idza udhiya fillah, sekali Allah uji, sekali Allah Subhanahu wa taala timpa dia dengan musibah, dengan agama dia, sikit ujian Allah. Fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Bila ujian tu datang kat dia sikit, dia akan mengeluh, suara tinggi, dia tak sabar, dan mungkin akan berubah. Khususnya tuan, Allah Subhanahu wa taala, makin iman kita tinggi, makin Allah akan uji. Makin kita ni menunjukkan kita kuat iman, Allah akan uji lagi. Allah nak tengok awak setakat mana. Jangan tuan, kalau kita diuji, jangan kita mengeluh, jangan kita nak mengadu kepada orang. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Akan mengeluh dan akan mula mencari kesalahan orang lain. Jangan nak cari kesalahan orang lain, kesalahan kita juga. Wala in jaa nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum. Bila Islam jatuh, dia akan mengeluh dan akan cuba cari jalan untuk lari. Iman dia jatuh juga, akan tumbang. Allahu Akbar. Tuan, dalam ujian ni manusia akan menunjukkan hakikat dia. Adakah dia betul iman ataupun hanya bercakap dalam mulut? Fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah wa la in jaa'a nasrun min rabbik. Bila datang kemenangan Allah, Islam naik semula, dia akan kembali. Maksudnya mudah berubah. Tengok aliran. Kita tengok keadaan. Kalau Islam naik, kita ikut Islam. Tengok gelombang. Kalau Islam jatuh, kita tunjuk, aku sebenarnya dulu aku nawak, aku tipu orang. Tak tuan. Dia kena, akidah ni kena kuat. Saat kita diuji ataupun saat kita dalam keadaan senang, kita kena sabar. Tak boleh mudah nak berubah mengikut keadaan. Bukan gitu orang Islam. Dia ikut arus, betul tak? Ikut arus. Kalau arus ni berjalan selaras dengan kehendak kita, kita ikut. Tapi bila kita diuji, kita akan tunduk. Tunduk habis. Fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah wa la in jaa'a nasrun min rabbik la yaqulunna inna kunna ma'akum. Bila datang kemenangan Allah, dia akan kata, aku sama sekali, aku bantu Islam. Awalaysa Allahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala tahu isi kandungan hati setiap manusia? Wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wala ya'lamanna almunafiqin. Ketika itu, ketika ujian, Allah Subhanahu wa taala akan boleh tahu manakah golongannya betul beriman dan manakah mereka yang munafik. Sebab tu tuan, fitnah ni dia akan uji. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala tak akan biarkan manusia. Bukan mudah kita tuan, kita nak masuk syurga, mesti akan diuji, ya. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum
مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Surah Al-Baqarah. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Kamu ingat mudah nak masuk syurga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qabl. Kamu belum lagi dengar contoh ataupun kisah pengorbanan dan kesiksaan yang dialami oleh kaum-kaum sebelum kamu. Massathumul ba'sa wad-dharra. Mereka diuji dengan kesusahan, al-ba'sa, kesusahan, kesukaran nak makan, wad-dharra, sakit, dizalimi, ditindas. Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu, digoyang, diganyang, hatta yaqul ar-rasul walladzina amanu ma'ah, sehingga rasul dan orang beriman bersama dia mereka berkata, mata nasrullah, bila datang kemenangan Allah. Bayangkan tuan-tuan, maksudnya betapa mereka diuji, betapa mereka dipenyek, ditekan, sampai mereka bertanya, ya Allah, bilalah nak bantu kami. Kalau kita tengok umat Islam di Syria, tuan-tuan, ujian mereka dahsyat. Kalau kita tengok bagaimana kanak-kanak seorang ayah bila tengok anak dia, anak perempuan, tuan-tuan, anak dia tertimbus bawah runtuhan rumah, anak umur 9 bulan, seorang ayah di Idlib, di utara Syria, yang dibom sampai saat ini. Anak bila tertimbus bawah runtuhan rumah, kemudian ayah ada dua pilihan, sama ada nak selamatkan kakak umur 4 tahun ataupun adik umur 9 bulan. Keadaan ataupun pilihan yang sangat sukar. Nak pilih hak mana satu? Allahu Akbar. Dua-dua dah tertimbus bawah tanah. Tadi saya dapat video kat Facebook banyak, tuan-tuan, bagaimana rejim Al-Asad yang ganas, yang jahat, yang bunuh manusia, letak dulu tepi. Kalau kata nak bicara pasal Islam, letak tepi dulu. Tapi bagaimana keganasan sebuah rejim terhadap manusia. Dia jet berjuang, dia mari gugurkan beberapa buah bom barrel. Tuan-tuan, senjata ini tidak pernah dicipta kecuali zaman rejim Al-Asad. Tak ada dulu, orang tak tahu bom barrel. Dia tong gas. Tong gas diisi dengan TNT, bahan letupan, dan juga serpihan kaca dan besi dan baku dan sebagainya. Bom ni bila jatuh, tuan-tuan, atas bangunan, dia akan menyebabkan berlaku letusan yang sangat dahsyat. Satu bangunan ranap, dan orang yang ada dalam bangunan ni yang tak mati akan tertimbus dan mungkin mati setelah beberapa hari kerana tidak ada alatan untuk korek ataupun untuk selamatkan mangsa yang bawah runtuhan. Allahu Akbar, dahsyat, tuan. Dugaan umat Islam di Syria sangat menguji dan sangat menyayat hati. Tapi subhanallah, bila kita baca Al-Quran, kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala uji umat Islam di Syria sebab mereka, tuan, akan jadi umat yang paling hebat di akhir zaman. Sambungan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, hadis Abdullah Mas'ud. Hadis ini dalam Sahih Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Usair ibn Jabir. Usair ibn Jabir Usair ibn Jabir dikata, hajat rihun hamra'un bil Kufah. Di Kufah, di Iraq, datang satu angin merah kuat, angin kuat, puting beliung. فجاء رجل ليس له هجيري إلا يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة. Hadis ini dalam Sahih Muslim dan rawahu Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad. Tapi saya ambil riwayat Imam Muslim. Tiba-tiba datang seorang yang menjerit,
panggil nama sahabat Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata, Abdullah Mas'ud, hari kiamat telah tiba. Telah tiba. Fajalasa wa kana muttaki'an. Abdullah Mas'ud duduk, sedangkan tadi dia menyengging, duduk macam ni. Faqala Abdullah Mas'ud, la taqumu as-sa'ah hatta la yuqsamu mirath wa la yufrahu bi ghanimah. Abdullah Mas'ud kata, hari kiamat tidak akan berlaku sehingga sampai satu zaman kepada manusia tidak akan pedulikan harta pusaka. La yuqsamu mirath. Tuan, di akhir zaman orang dah tak peduli dah. Harta pusaka nak bahagi, orang tak peduli, tak pergi dah. Kan kita ada satu jawatan ataupun jabatan kita panggil amanah raya. Betul tak? Tuan, orang akhir zaman tak akan peduli duit. Sebab mereka akan ada dalam keadaan kekalutan dengan tanda akhir zaman. La taqumu as-sa'ah hatta la yuqsama mirath wa la yufrahu bi ghanimah. Orang pun tak cara. Umat Islam bila menang tak akan ambil cakna mengenai rampasan perang, al-ghanimah. Tak akan peduli, letak duit, biarkan. Rasulullah SAW saya sebut, qala alaihi salatu wassalam, ya'ti 'ala an-nasi zaman ya'ti ar-rajul bi sadaqatihi fala yajidu man yaqbaluha. Di akhir zaman tuan, orang datang bawa sedekah dia, nak bagi sedekah, nak bagi duit, tapi tidak akan jumpa orang yang terima sedekah dia. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tasaddaqu. Banyakkan sedekah sekarang tuan. Sebelum datang satu masa kita nak bagi sedekah, orang tak akan terima. Sebab orang masa tu tak nak duit. Tak nak duit, subhanallah. Baik. Thumma, kemudian Abdullah Mas'ud qala thumma naha biyadihi nahwa Syam wa qala. Lalu Abdullah Mas'ud masa duduk di Kufah, dia tunjuk tangan gitu dan tunjuk ke arah bumi Syria, bumi Syam. Wa qala aduwwun yajma'u li ahli al-Islam wa yajma'u lahum ahli al-Islam. Tunjuk kepada Syria dan dia kata akhir zaman akan ada musuh mengumpulkan kekuatan dan tentera dan persediaan untuk serang orang Islam, dan umat Islam ketika itu dalam keadaan bersiap sedia kumpulkan dan mumpuk semangat untuk hadapi musuh itu. Faqultu, Usair Ibnu Jabir kata, aku kata, ar-Rum ta'ni, wahai Abdullah Mas'ud, adakah maksud engkau Rum? Qala na'am. Maksudnya Rum tuan. Seperti mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, qala alaihi salatu wasallam, la taqumu as-sa'ah illa war-Rum aktsarun nas. Hari kiamat tidak akan berlaku mesti Rum adalah masyarakat ataupun orang yang paling ramai. Tafsiran banyak. Saya tak nak masuk dalam tafsiran apa itu Rum. Wallahu alam, ada ulama kata Eropah, ada ulama kata Amerika dan Eropah, ada orang tapi pendapat ini dhaif kata Rusia, wallahu alam. Tapi tuan, ar-Rum, wallahu alam, ar-Rum dimaksudkan ni yakni Bani al-Asfar, Eropah. Sebab kalau kita tengok kebanyakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hadis Abdullah bin Abbas, pertemuan Abu Sufyan sebelum Islam dengan Hercules, azimur Rum. Kalau sebut ar-Rum yakni di Eropah. Mereka dulu menjajah Konstantinopel dan juga bumi Syria. فأشار بيده إلى الشام وقال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام وتكون عند ذلك ردة شديدة. Ketika itu, tuan-tuan dirahmati Allah, ramai umat Islam akan murtad. Ramai umat Islam akan murtad. وتكون عند ذلك ردة شديدة. Tengok kita bila diuji, tuan, kita tak uji, minta maaf. Ujian kita kecil je. Alhamdulillah di bumi yang bertuah ni, ujian kita baru, minta maaf. Ni kita sekarang ni di era ujian agak getir juga. Walaupun saya orang Arab, tapi saya duduk Malaysia lama dah 20 tahun. Kalau kata saya ni tidak peka kepada keadaan politik di Malaysia, maksudnya saya ni buta. Kuasa bukan Islam, bagaimana kuasa mereka melebihi kuasa orang Islam, dan kita melihat bagaimana keadaan terumpat-amping. Kita jadi tak tenang hati. Sebab kita tuan, bukan kita minta datang musibah, tak, jangan. Kita nak negara kita aman dan damai. Kita nak kedamaian.
Dan kita tak cari pasal, tak cari masalah. Tapi bila kita tengok ketegangan antara kaum, tak payah saya sebut siapa yang mencetuskan, yang gelabah mencetuskan, tapi kita boleh merasai. Walaupun begitu, ujian kita di Malaysia, tuan-tuan, tidak langsung, tidak sama seperti Syria. Umat Islam kat sini hilang kuasa sikit baru. Tapi kita, tuan-tuan, di Syria 45 tahun kita diperintah oleh minoriti Syiah Nusairiyah yang menindas umat Islam, yang menghancurkan masjid-masjid. Sebelum ini 82 Hafizul Asad telah memusnahkan sebuah bandar, iaitu bandar Hama, dan membunuh hampir 40,000 manusia dalam tempoh 25 hari. Kita ingat dah cukup berganas, rupanya anak dia lagi ganas. Siap jemput Rusia, kuasa besar, untuk hancurkan rakyat Syria. Sebab itulah, tuan, bukan rakyat Syiah ni, dia jadi kuasa, dia tak akan anggap awak Sunni sebagai rakyat dia. Dalam sepanjang sejarah umat Islam, Syiah selalunya akan berpaling tadah dan menikam belakang. Tengok sejarah, tuan. Kejatuhan Khilafah Abbasiyah, kejatuhan Khilafah Abbasiyah, Al-Musta'sim Billah, yang menteri dia Ibn Al-Alqami, menteri kanan dia, ketua menteri di Khilafah Abbasiyah, khalifah terakhir Abbasiyah, Ibn Al-Musta'sim Billah, Ibn Al-Alqami, boleh sepakat dengan At-Tatar dan Maghul supaya bawa khalifah keluar daripada Baghdad. Kononnya nak bermesyuarat dengan Holako. Bila sampai kat situ bersama 700 ketua tentera dia dan askar, jauh daripada Baghdad, Holako dan tentera Maghul menyembelih 700 orang termasuk khalifah. Lalu Baghdad jatuh terus kerana pengkhianatan Syiah Ibn Al-Alqami. Tapi kita tak baca sejarah, ataupun kita buat tak tahu, ataupun kita ni buta, wallahu alam, tak tahu. Ketika Khilafah Uthmaniyah, Khalifah Salim Al-Awwal sedang kepung Vienna, Austria. Saat dia kepung, ada surat menyurat antara pemerintah di Portugis dengan negara As-Safawi. Negara Safawi, tuan, dia pernah buat negara Syiah, pernah buat negara di Iran sebelum ini, dipanggil Al-Daulah Safawiyah. Sempat hidup dalam 200 tahun daulah ini sebelum dihapuskan. Surat menyurat antara khalifah, antara Fernandos di Portugis dan pemerintah Syiah Ad-Daulah Safawiyah, Ismail Safawi, Ismail Al-Shah, Ismail Safawi. Surat menyurat, dan Portugis sanggup memberikan segala kelengkapan senjata kepada negara Syiah untuk menyerang Makkah dan Madinah. Tapi mereka tak berani ketika itu. Last kali mereka kacau dan mereka munculkan kegelisahan dan munculkan kekecohan di India dan Pakistan melalui Syiah di situ, sehingga Sultan Salimul Awal terpaksa berhentikan serangan terhadap Vienna dan patah balik ke Istanbul supaya uruskan keadaan negara dia. Kalau tidak, Islam, tuan-tuan, akan sampai sampah Perancis. Subhanallah, tengok Syiah. Sebab itulah, tuan-tuan, di Syria, tengok siapa bunuh kita. Hizbullah, Syiah. Tentera militan Syiah Iran banyak, Al-Fatimiyin, Wal-Abbasiyin, wa Kataib Zainab, wa Kataib, macam-macam militan masuk sebelih umat Islam dan rogol wanita umat Islam. Kalah rakyat Syria, kalahkan mereka. Datang pula Rusia tahun 2015. Tapi sampai sekarang tak boleh nak membunuh umat Islam yang berkumpul di Idlib. Di situ, tuan, ada 3 juta je tinggal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan umat Islam. Sebab itulah Abdullah Mas'ud radhiyallahu an qala aduun yajma'una li ahli al-Islam wa yajma'u lahum ahli al-Islam wa takunu 'inda dhalika raddatun shadidah, akan berlaku satu riddah, ramai orang Islam akan berpaling tadah. Wa iyad billah. Hada harap, tuan, bukan kita.
Kita tak tahu keadaan kita sekarang ni, kita selamat, betul tak? Selamat, lepas ni bahang nasi lemak ke, ada kambing ke nasi lemak tu? Kita tak ada apa tu tuan. Alhamdulillah, kita negara yang aman, negara yang selamat. Wa takunu 'inda dhalika raddatun shadidah fayashtaritu al-muslimun syurtatan lil maut. Ketika itu umat Islam nak hadapi Rom, tentera Rom yang akan datang dengan, seperti dalam hadis Auf ibn Malik al-Ashja'i radhiyallahu an, hadis sahih Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Thumma takunu hidnatun bainakum wa bain Bani al-Asfar." Kamu akan ada satu perjanjian antara kamu dan Bani al-Asfar, orang kuning, orang putih. Fayakhriquna al-hudnah, mereka akan melanggar perjanjian. Fayatunakum tahta 80 ghayah, akan serang kamu bawah 80 panji. Tahta kulli ghayatin 12,000, setiap panji akan mari 12,000 tentera. Tuan kira 80 panji kali 12,000 berapa? 900,000 akan serang kita. Kononnya khususnya mereka akan berkumpul di perairan Syria. So, kalau tengok sekarang ni laut Mediterranean penuh dengan tentera sekarang, tapi kita tak tahu. Tentera France, tentera British, tentera Amerika. Tuan tahu tak di Syria ada 5 pangkalan tentera Amerika? Semua tak tahu. 5 pangkalan. Kita ingat rejim Asad, kononnya kita tak tahu. Kita ingat rejim Al-Assad. Ustaz, kenapa cakap pasal rejim Asad? Ustaz tak sedar ke? Satu-satunya negara yang boleh melawan Amerika. Dah tuan, mainan. Kita ingat Iran berjuang menentang Amerika, tapi satu sandiwara. Tuan, di Syria ada 5 pangkalan tentera Amerika. Di mana? Kawasan-kawasan yang kaya dengan minyak. Dan tidak pernah ada pertempuran antara Daesh dan tentera Amerika kat situ. Tak pernah. Sebab dia ada kaitan. Subhanallah. Dia buat belaka. Kita pula ada orang Islam kita silap pergi sokong Daesh. Orang Islam kita sokong Iran. Semua mainan belaka tuan-tuan ni. Iran, kalau tentera militer-militer pengganas ini, kalau dia sakit ataupun ada kecederaan, dia akan pergi ke Tehran, ambil rawatan di situ. Ya. Ni fakta yang orang Islam kita tak tahu. Tak apalah, muju ada orang Syria boleh cerita. Muju. Mungkin Allah, itulah hikmah. Orang tanya, kenapa Pak Arab Syria ni tak duduk berjuang di Syria? Ada hikmah juga. Kalau tidak, orang kita tak tahu. Ada hikmah, jangan risau tuan-tuan. Saat Allah Subhanahu Wa Taala nak ambil saya mati syahid, ada masa dia. Mudah-mudahan saya iman kuat, tak tahu. Kadang-kadang kita ni cakap besar, tapi bila diuji tak tahu. Saya pun tak, minta maaf, saya sendiri pun tak berani nak cakap besar tuan-tuan. Mujulah saya boleh berceramah. Belum lagi diuji. Tengok ujian Dr. Zakir Naik, kesian dia. Tak sentuh apa pun dah kena. Subhanallah, kesian. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan pendakwah-pendakwah yang baik ini. Wala haula wala quwwata illa billah. Jadi bila mereka datang, umat Islam nak hadapi 900,000 tentera ini, tapi hebat, masa tu Allah Subhanahu Wa Taala memilih pejuang-pejuang yang sebenar. Qal fayashtaritul muslimun. Saya sambung tuan-tuan, hadis ni panjang tapi insya-Allah hari ni habis. Kalau habis hadis ni pun saya rasa cukup okey. Tak. Saya tak nak masuk hal lain. Hak ni pun cukup. Bila maaf, azan Isyak pukul apa? Sebab kita berhenti nanti azan tersambung. 8:45. Baik, insya-Allah. Fayashtaritul muslimuna 'inda dhalika syurtatan lil maut. Orang Islam ketika itu akan pilih pasukan komando. 10 orang. Akan pilih 10 orang Islam yang kuat, yang nak berjihad, nak mati. Fayashtaritul muslimuna 'inda dhalik syurtatan lil maut. Mereka akan pilih syurtah, yakni mereka akan pilih orang-orang yang sanggup pergi tak balik. Berjuang sampai mati, tak balik. Kalau kita panggil pasukan komando, pasukan special force, betul tak?
hantar kepada tebing pertahanan dan akan duduk situ pertahankan tentera Rom sampai mati. Fayashtaritul muslimun syurtatan lil maut la tarji' illa ghalibah. Tak akan balik kecuali menang. Menang ataupun tak balik. Qal fayaqtatilun, akan berlaku pertempuran di antara tentera Rom dan kumpulan pejuang Islam ini yang 10 orang. 10 orang akan sekat. Allahu akbar tuan. Dahsyat ni. Tapi bila kita tengok keadaan di Syria, kita tak akan heran. Bagaimana rakyat Syria boleh bertahan depan Rusia yang gunakan senjata besar-besaran? Rusia, Iran, China, Amerika tak boleh nak hapuskan kumpulan kecil ni. Sebab itulah kita tak heran kan, di akhir zaman 10 orang menghadapi puluhan ribu. Dia akan sekat. Qal fayaqtatilun hatta yahjuza bainahum al-lail, sehingga malam akan menjadi memisah antara mereka, bertempung sampai malam. Qal fayarji'un, bila datang malam dua pihak akan berpisah. Qal fayarji'u haula wa yarji'u haula, laisa ahadun ghalib, dua-dua pasukan tak menang. Wa tafna syurtah, 10 orang Islam yang dipilih itu mati belaka, gugur syahid. Hari kedua, qal thumma yashtaritul muslimun, hari kedua orang Islam akan pilih lagi 10 orang. Hak tu habis, mati. Thumma yashtaritul muslimun syurtatan lil maut la tarji'u illa ghalibah, kemudian umat Islam akan pilih lagi 10, jangan balik. Kalau tidak dapat menentang puluhan tentera ini, puluhan ribu tentera ini, jangan balik. La tarji'u illa ghalibah, jangan balik kalau tak menang. Qal fayaqtatilun, berlaku pertempuran lagi. Fayaqtatilun hatta yahjuza bainahum al-lail, sehingga datang waktu malam, 3 malam. Fayarji'u haula wa haula la ahadun ghalib, tidak ada orang menang. Wa tafna syurtah, mati lagi kumpulan yang kedua 10 orang. Thumma yashtaritul muslimun syurtatan lil maut, orang Islam akan panggil bai'ah untuk mati, nak 10 orang lagi hari ketiga. Ya Allah, umat Islam di Syria tak ada orang lagi bergerak. Hanya umat Islam di Syria menentang tentera yang besar ini. Qal fayaqtatilun, berlaku pertempuran untuk hari ketiga berturut-turut. Fayaqtatilun hatta yahjuza bainahum al-lail, sehingga malam akan memisahkan antara mereka. Fayafihu haula wa yafi'u haula kullun ghairu ghalib, dua-dua pasukan balik tak menang dua-dua. Wa tafna syurtah, mati juga 10 orang Islam yang dipilih. Berapa kali dah mati? 30. Thumma fil yawm ar-rabi', hari keempat, yanhadu lahum baqiyatu ahli al-Islam, hari keempat barulah bergerak umat-umat Islam yang lain. Yanhadu lahum, mereka akan bangkit. Umat Islam masa tu bila dapat berita akan bangkit. Fayanhadu lahum baqiyatul Islam fayaqtatilun, akan berlaku peperangan besar ni kita panggil peperangan akhir zaman, ataupun orang mak saleh ataupun orang putih panggil Armageddon. Fayaqtatilun maqtalatan 'azimah fayaj'alu Allahu ad-da'irata aw ad-dubrata 'alaihim, bila berlaku peperangan umat Islam pun bangkit menyokong dan membantu umat Islam di Syria. Lalu akan Allah kata fayaj'alu Allahu ad-da'irata 'alaihim, ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada umat Islam dan tentera Rom akan kalah. Fayaqtatilun aw yaqtuluna maqtalatan 'azimah qal lam yura mithluha, akan berlaku peperangan yang tidak pernah dilihat sebelum ini. Inilah peperangan akhir zaman. Orang kata akan digunakan senjata besar-besaran. Wallahu a'lam tuan. Apakah jenis senjata yang akan digunakan? Fayaqtatiluna maqtalatan 'azimah lam yura mithluha, tidak pernah dilihat sebelum ini. Hatta inna at-tayra la yamurru fi janabatihim fama yukhallifuhum illa wa yakhirru mayyita, sehingga memang tuan, kesan peperangan ini ia akan tercetus. Burung tuan, burung akan lalu. Hatta inna at-tayr, burung akan lalu terbang. Yamurru bi janabatihim, lalu dekat tepi-tepi, bukan atas betul, tepi medan peperangan. Fama yukhallifuhum, lalu illa wa yakhirru mayyita, mesti burung ni akan jatuh mati juga.
Maksudnya peperangan tu kuat sangat, kencah peperangan. Wallahu alam, ada ulama kata oleh kerana mungkin peluru banyak sini sana sampai kepada burung jatuh, ataupun kerana senjata yang digunakan itu. Apakah senjata? Wallahu alam tuan. Sebab senjata sekarang ni yang digunakan di Syria senjata musnah besar-besaran, kimia, senjata kimia yang diharamkan oleh masyarakat antarabangsa. Senjata sarin, sarin, tuan-tuan, ni senjata bahaya ni. Ni kalau kita hidup dalam tempoh 5 minit kita mati. Sebab sarin ataupun ada satu lagi, dua-dua, sarin dan ada satu lagi, saya tanya doktor, sarin dan klorin kalau tak silap. Ya tuan, dia ni satu asap. Bila kita hidup, dia akan putus hubungan antara saluran otak kita dengan deria pernafasan. Lalu otak tidak akan dapat memberikan signal kepada deria hidung untuk bernyawa. Terputus hubungan. Jadi kalau kita tengok orang umat Islam di Syria, bila kena bom dengan sarin dan klorin, mereka akan mati dalam keadaan mata jadi luas, kemudian keluar buih-buih dalam mulut. Dia sebenarnya tengah mati tu, tengah tercekik, tapi hidung tak boleh nak nyawa. Kita kata kenapa mati? Dan kalau tengok tuan, betapa banyak kali rejim Al-Assad jatuhkan bom kimia atas orang awam di dalam Damsyik. Terkorban seorang pakcik saya, subhanallah. Sarin tuan, kalau awak duduk jauh, kalau masuk paru-paru, dia akan menyebabkan argon dalam ni akan reput. Lepas 6 bulan meninggal. Tapi dulu Obama selalu ugut, kalau rejim Al-Assad gunakan senjata ini, kita akan serang. Rupanya main-main. Tak ada apa pun. Dah digunakan banyak kali dah. Kalau yang orang Islam kita dah kira lebih pada 13 kali. 13 kali dalam Damsyik. Sekarang ni wallahu alam. Senjata fosfor digunakan. Senjata bom dipanggil bom gajah. Bom gajah. Dia bom besar. Ni ciptaan Rusia. Dia ni bila jatuh di satu tempat, dia akan meningkatkan suhu pemanasan di tempat itu daripada 100 darjah Celsius kepada 400 ataupun boleh sampai 900 darjah Celsius. 1 kilo 4 persegi, dia akan mati. Semua tumbuh-tumbuhan akan mati. Sebab tanah ni akan jadi tanah gersang. Banyak lagi senjata tuan. Jadi di akhir zaman akan digunakan senjata yang pelik. Wallahu alam apa dia. Nuklear, tak mustahil. Tapi subhanallah tuan, Allah ni hebat. Tengok berita baru ni bagaimana di Rusia ada satu kita panggil mufa'il an-nawawi. Mufa'il ni tempat di mana suburkan uranium. Dia macam kilang untuk buat bom nuklear. Sini dipanggil, orang Islam kita pernah tegur saya, dipanggil radiator. Kilang radiator. Di situ akan suburkan uranium. Rusia ada 2 tempat. Satu telah tutup, Chernobyl. Ingat tak? Chernobyl. Di 80-an dia berlaku kebocoran uranium sehingga ditutup satu negeri. Dan orang yang hidup situ tidak boleh, masa tu Rusia telah buat satu perintah darurat dan dia buat kuarantin. Tidak membenarkan rakyat dia yang duduk di situ untuk keluar, dan orang tak boleh masuk. Orang yang duduk situ tuan dikuarantin dan mati di situ. Yang tak mati, anak dia bila beranak, anak keluar 3 tangan, 1 tangan, sebab uranium kalau masuk dalam DNA kita tuan, dia akan menyebabkan kecacatan dalam DNA manusia. Sekarang ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi lagi satu. Berlaku kebocoran di satu radiator, satu tempat di Rusia saya tak ingat, tapi berita luar nak tutup, tapi Allah Subhanahu Wa Taala bongkarkan 2-3 hari lepas. Ada baca berita? Tak ada. Allah, kita orang Islam kita kadang-kadang sibuk berita dalaman, tak cara kat luar. Tapi tak apa tuan-tuan, kita kena tahu. Sebab kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Summa hatta inna at-tayra la yamurru fi janabatihim fama yukhallifuhum hatta yakhiru mayita. InsyaAllah kita berhenti untuk azan isyak dan kita sambung. Tuan-tuan duduk, jangan lari ya, insyaAllah.
kesan peperangan ini sehingga hatta inna at-tayra la yamurru fi janabatihim fama yukhallifuhum illa wa yakhirru mayita, hatta maksudnya burung pun yang terbang di sekeliling kawan saya itu pun bila lalu dekat-dekat sekeliling dia jatuh juga. Kesan peperangan. Qal thumma kemudian hatta bila habis peperangan qal fa idza intahat al-harb hatta inna abna al-abi al-wahid yata'addun wa kanu 100 rajul, sehingga tuan nak tengok perbunuhan yang berlaku di peperangan ini. Anak satu bapa, satu keluarga, anak beranak, okey? Anak beranak yang mari sekali. Hatta inna abna al-abi al-wahid yata'addun, mereka kira. Wa kanu ma'a fala yajiduna baqiya ahad minhum illa ar-rajul al-wahid. Daripada 100 orang datang mereka 100 orang, satu adik-beradik, sepupu. Bila mereka cari, tengok tinggal seorang. Daripada setiap 100 orang tinggal seorang saja. Sebab itulah Abdullah Mas'ud kata, "Fa bi ayyi ghanimatin yufrah wa bi ayyi mirathin yuqassam." Macam mana mereka nak gembira dan meraihkan rampasan perang yang mereka dapat, dan bagaimana mereka nak bahagikan tarikat ataupun harta pusaka. Nak, tak ada orang dah tinggal, ramai meninggal ketika itu. Nah, thumma idza hum kadzalik, ni nak habis insya-Allah hadis ini. Bila mereka dalam keadaan ini, thumma idza hum kadzalik id ja'ahum ba'sun huwa akbar min dzalik. Bila tentera Islam, orang Islam di bumi Syam ketika itu duk, maksudnya tengok bilangan yang telah syahid, siapa yang tinggal dalam keadaan mereka lemah, letih, luka dan sebagainya, tiba-tiba datang satu berita yang lebih dahsyat daripada ini. Thumma idza hum kadzalik ja'ahum ba'sun huwa akbar, datang satu berita yang menakutkan lebih besar daripada apa yang mereka alami. Qal, apa dia tuan akan berlaku? Qal ja'ahum as-sarikh anna ad-dajjal qad khalafahum fi dhararihim. Datang seorang menjerit kata, inna ad-dajjal qad khalafakum fi dhararikum, Dajjal telah muncul di kalangan keluarga-keluarga kamu. Peperangan ini tuan akan berlaku dekat Aleppo, dan umat Islam akan berkumpul di Damsyik. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Sunan Abi Dawud, qala hadithun hasan, hadis Mu'adz radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fistatul muslimin fi akhir zaman qurba madinatin yuqalu laha Dimashq. Pangkalan umat Islam di akhir zaman berdekatan dengan satu bandar bernama Damsyik. Orang Islam kumpul situ, tinggal keluarga, tinggal anak, isteri, dan mereka pergi ke utara. Tiba-tiba dapat berita, qal faja'ahum as-sarikh, orang mari bagi berita yang menakutkan, inna ad-dajjal qad khalafakum fi dhararikum, Dajjal telah keluar. Di mana? Di bumi Syam. Qal fayursiluna 10 fawaris tali'ah. Lalu tentera Islam akan hantar 10. Ya Allah, ni paling best tu tuan. Bahagian ni saya boleh menitiskan air mata. Lalu tentera Islam akan hantar 10 penunggang kuda. Maksudnya tu tuan, orang Islam akan kembali juga kepada kuda. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis sahih, al-khailu ma'qudun fi nawasiha al-khair ila yaum al-qiyamah. Kuda, al-khail ma'qudun fi nawasiha al-khair, akan ada kelebihan pada kuda sampai hari kiamat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, qal alimu auladakum rukub al-khail, ajarlah anak-anak kamu menunggang kuda. Tuan, satu sukan dalam Islam, satu sukan yang kita tinggal. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita 3 perkara, okey? Alimu auladakum as-sibaha war-rimayah wa rukub al-khail. Ajarlah anak-anak kamu merenang, as-sibaha war-rimayah, memanah, wa rukub al-khail, dan menunggang kuda. Tuan, tengok anak kita belajar ke tak? Tengok zaman kita sekarang ni, anak kita belajar apa? Belajar nyanyi. Tadi saya buka TV, nak tengok apa? Saya buka TV 1, pertandingan nyanyi.
Buka TV3 pagi tadi kan, kalau tengok TV3 pagi tadi. Pagi tadi ke pagi semalam? Semalam. Saya kat Besut, saya buka TV, saya dalam keadaan sedih tengok umat Islam di Syria, umat Islam di Malaysia, umat Islam di Mesir. Buka TV, tengok bagaimana dibuat kelas tarian, lelaki perempuan duk tari. Allah kata, jauhnya manusia tuan dalam kelalaian. Tak cara pun pasal hari kiamat. Sebab itulah tuan, hari kiamat ni bila datang, akan datang dalam keadaan manusia dalam kelalaian. Tengok surah Maryam, kalau boleh tegur saya takut silap. Ayat surah Maryam ayat 46 ataupun 45. Wa anzirin nasa yawma ya'tihimul adab. Cuba tengok ayat 45. Tegur saya, siapa boleh cari kejap, bantu tuan. Saya tak ingat ayat ni. Surah Maryam, hujung muka surat bawah, ayat 45. Minta tolong. Ya. Okey, naik atas lagi 44. Tak, bukan 44. Cuba cari 40 ke 41. Yang tu kisah Nabi Ibrahim. Sebelum kisah Nabi Ibrahim. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. Jumpalah ayat saya baca. Okey, sambung. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أيوة، lepas tu وإن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في عذاب أليم لكن في ضلال مبين. بس وأنذرهم. أيوة، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. Ayat berapa tu? 39. Barakallahu fiik. وأنذرهم, Allah kata bagi peringatan. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر, dah selesai urusan. وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. Tengok, wahum fi ghaflatin wahum la yu'minun. Manusia dalam keadaan kelalaian dan mereka tidak beriman. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wahum fi ghaflah. Surah Al-Anbiya ayat pertama. Dekat dah keadaan manusia akan dihisab, dihitung, mereka dalam kelalaian. Allahu akbar. Baik, kita nak habiskan insya-Allah hadis ni. Saya tak nak melencong. Jadi, fa yab'athuna 'ashrata fawaris tali'ah. Umat Islam akan hantar 10 tentera, 10 asyrata fawaris tali'ah, 10 penunggang kuda yang akan berlari. Sekarang ni Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni dia ambil hadis Rasulullah. Maksudnya sebelum ni kita panggil hadithun mauquf. Mauqufun ala Abdullah bin Mas'ud. Semua yang kita sebut tadi Abdullah Mas'ud sebut, dia dengar daripada Rasulullah, tapi kita kata hadithun mauquf, yakni kita waqaf kata-kata Abdullah. Sekarang ni kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la a'lamu asma'ahum. Kata Rasulullah, aku kenal, tahu nama-nama 10 penunggang kuda itu. Wa asma'a abaihim, dan nama ayah-ayah mereka. Wa alwana khuyulihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu warna kuda-kuda mereka. Allahu akbar. Hum khairu fawarisin yawma idzin. Mereka ini adalah 10 penunggang kuda terbaik atas muka bumi Allah. Hum khairu fawarisin yawma idzin ala wajhil ard. 10
pejuang Islam yang terbaik atas muka bumi ini. Siapa? Wallahu a'lam. Andainya kalau ada di kalangan umat Islam kita anak-anak yang dilahirkan ataupun dididik atas cinta Allah, cinta Rasul, cinta agama Islam, dan didik dia supaya mana tahu insya-Allah jadi antara 10 penunggang kuda di akhir zaman yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puji, qal inni la a'lamu asma'ahum wa asma'a abaihim wa alwan khuyulihim. Rasulullah tahu nama 10 penunggang kuda tersebut dan 10 nama ayah mereka dan warna kuda-kuda mereka. Wahum yawma idzin khairu fawarisin ala wajhil ard. Orang yang terbaik, penunggang kuda yang terbaik atas muka bumi. Sebab tu tuan, saya suka Terengganu sebab ada tempat di mana boleh melatih anak naik kuda di Lembah Bidung. Alhamdulillah sultan kami, sultan kita Terengganu, alhamdulillah sultan kami masya-Allah, tuanku al-wathiqu billah, Mizan, dia antara orang yang minat dia minat naik kuda, dan dia ada antara sukan yang diminati oleh orang Terengganu. Tapi saya silap tuan, antara orang yang tidak jaga benda ni saya lah. Saya rasa lepas ni insya-Allah nak belajar juga naik kuda. Dia nak naik kuda ni bukan mudah Kita naik, boleh naik tak masalah. Tapi kalau kita tidak handal tuan, kuda ni, saya pernah naik dulu nak belajar. Bila naik tuan, kalau kita tengok kuda ni dia bijak, antara binatang yang sangat bijak. Dia tengok tuan dia. Kalau kita naik, jenis kita tak pandai nak kontrol dia, dia tengok dulu. Oh jenis tak erti ni, tak apa, aku tak payah jalan. Dia tak akan jalan. Dia akan tunduk, dia akan makan rumput. Kita buat gini, tak layan juga. Kita retak apa ni, tali dia, senyap. Sebab tu dia kuda ni, dia tahu tuan dia subhanallah binatang yang sangat bijak. Tapi kalau kita ni orang yang biasa naik kuda, tuan, dia akan ikut kita. Saya ada seorang sahabat, orang Syria, duduk di KL. Saya pernah ikut dia, tuan, dia naik kuda akan lari. Tuan, orang Melayu kita, orang Gombak ni yang jaga tempat tu, bila orang Syria tu naik, dia geriling kepala, dia kata kuda aku ni lembik, slow, kuda betina. Tapi bila orang Syria tu naik, dia lari macam apa? Macam kapal terbang, terus laju atas orang dia. Subhanallah. Jadi jangan lupa insya-Allah untuk ikuti sukan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh. Dan wallahu a'lam tuan, itulah sedikit sebanyak yang saya boleh kongsi hari ini antara tanda-tanda akhir zaman. Sebenarnya banyak lagi tanda, tapi insya-Allah mungkin kita akan sambung lagi esok. Kita akan ada sambungan kuliah subuh esok di Masjid Al-A'la. Masjid Al-A'la dekat sini juga, dekat insya-Allah. Kalau tak ada kuliah sini, boleh jemput untuk kita esok bicarakan satu lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan sebut 2 hadis. Yang pertama, hadis Hudzaifah mengenai fitnah akhir zaman yang akan serah hati. Hadis dalam Sahih Muslim. Dan juga perpecahan umat Islam yang disebut oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Thauban maula Rasulullah. Insya-Allah akan jadi tajuk kuliah kita esok. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair wa barakallahu li wa lakum bima qara'nahu min al-ayati wal Quran. Last kali kita doa insya-Allah untuk umat Islam di Syria. Mudah-mudahan Allahumma inna nas'aluka an tufarrij an ahlina fi Suria. Ya Allah, mudahkan urusan umat Islam di Syria. Allahumma Allahumma a'id lahum al-amn wal aman. Ya Allah, kembalikanlah keadaan aman dan damai. Allahumma haqqin dima'ahum. Ya Allah, hentikanlah ya Allah. Hentikanlah pertumpahan darah di bumi Syria. Allahumma farrij anhum. Allahumma 'alaika bil-zalimin. Allahumma 'alaika bil-zalimin. Allahumma 'alaika bi kulli man ahdara dam imri'in muslim. Ya Allah, hapuskanlah setiap orang yang menumpahkan darah seorang Islam. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin fi kulli makan wa a'izz al-islam fi ardi Malaysia. Ya Allah, kembalikanlah kekuatan kepada umat Islam di bumi yang bertuah ini. Allahumma a'id al-muslimin wa ruddahum ila dinika raddan jamila. Ya Allah, kembalikanlah umat Islam, kembalikanlah umat Islam kita di bumi yang bertuah ini kepada ajaran Islam yang sebenar, dan kembalikanlah kekuatan kami. Allahumma wahid sufufana wa alif baina qulubina. Ya Allah, rapatkanlah jurang di antara hati-hati kami dan kembalikanlah kami kepada perpaduan yang sebenar
perpaduan atas al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar ya rabbal alamin. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Kalau tuan-tuan nak tera minyak wangi gaharu,